Kerana manusia telah membawa perubahan iklim, wabak, dan perang ke bumi, planet ini telah menjadi tidak boleh didiami. Elit pemerintah melarikan diri secepat mungkin dan menetap di koloni angkasa lepas KEPLER 209. Lama-kelamaan, koloni itu memperoleh teknologi moden dan perjalanan angkasa lepas, tetapi mereka telah menjadi tidak subur kerana sinaran berat di sana. 2 generasi kemudian, projek Ulysses dimulakan untuk mengetahui sama ada ia mungkin untuk kembali ke bumi, namun misi pertama hilang sejurus selepas mendarat. Beberapa ketika kemudian, mereka menghantar kapal kedua bernama ULYSS-2 dengan angkasawan Lewis, Tucker, dan Holden. Malangnya, memasuki atmosfera ternyata lebih kasar daripada yang dijangkakan dan kapsul angkasa lepas terhempas di dataran pasang surut berhampiran suar cuaca yang menyiarkan data telemetri kembali ke Kepler. Selepas berenang ke pantai dengan segala kekuatannya untuk terus hidup, Lewis mencari pasangannya. Holden juga berada di pantai, tetapi malangnya dia sudah mati, dan Tucker berada di dalam kapsul angkasa dengan kaki yang cedera. Lewis tidak mempunyai pilihan selain pergi meneroka sendirian, bermula dengan menguji air dengan biometer dan mencari beberapa tanda kehidupan. Selepas menemui sejenis eli cerata, Lewis terserempak dengan haiwan seperti obor-obor, dan apabila dia cuba mengambil sampel untuk ujian, makhluk itu tiba-tiba menyengat pergelangan tangannya. Nasib baik, Lewis mempunyai kit perubatan dan segera memancutkan semburan perubatan pada luka sebelum memasukkan sampel ke dalam beg merahnya. Pada ketika itu, Tucker memberitahunya bahawa ribut akan datang, dan Lewis kehilangan keterlihatannya apabila kabus tebal mengelilinginya, jadi Tucker memanjat keluar dari kapsul dan menembakkan suar. Mengikuti cahaya, Lewis perlahan-lahan mula kembali ke pesawat ulang-alik, tanpa menyedari bahawa seorang lelaki misteri turut melihat suar itu. Dia sampai ke pesawat ulang-alik dahulu dan menyerang Tucker, yang mempertahankan dirinya dengan senapang suar dan menakutkannya. Pada masa Lewis akhirnya melintasi kabus, dia mendapat tahu bahawa Tucker dan pesawat ulang-alik telah dibawa ke tempat lain. Dia boleh mendengar Tucker menjerit meminta tolong, jadi dia menggunakan skop pada pistolnya dan melihat sekumpulan orang menyeret pesawat ulang-aliknya. Tiba-tiba kumpulan lain menyerangnya dari belakang dan Lewis tidak sedarkan diri. Beberapa ketika kemudian, Lewis dan Tucker bangun di dalam lubang air yang besar, dan mereka terkejut apabila mendapati terdapat mangsa yang terselamat menutup penutupnya. Melihat kecederaan Tucker semakin teruk, Lewis memanjat dan melalui lubang dia meminta bekalan perubatan, tetapi ia terlalu licin dan dia jatuh. Pada ketika itu seutas tali dilemparkan oleh seorang tokoh misteri, dan Lewis akhirnya memanjat keluar untuk mencari seluruh komuniti manusia subur yang dikenali sebagai The Moods. Lewis tidak percaya dia melihat kanak-kanak lagi. Malangnya dia tidak memahami bahasa mereka dan dia diseret pergi kerana Moods menggunakan isyarat untuk memintanya membantu lelaki yang mukanya cedera akibat suar Tucker. Lewis cuba menjelaskan dia memerlukan bekalannya dan akhirnya Navik muncul. Dia tahu berbahasa Inggeris dan membawa Lewis ke pengangkutan ulang-aliknya. Mencari alat perubatan adalah mudah, tetapi Lewis juga menyedari bahawa seseorang telah mengeluarkan semua teknologi dari kapal. Apabila dia teragak-agak untuk bergerak, dia ditolak ke tanah dan diminta untuk berkelakuan. Selepas itu Lewis menyembuhkan lelaki yang cedera dengan semburan, menggunakan peluang untuk menyembunyikan beberapa bekalan perubatan dalam pakaiannya. Dia juga perasan seseorang membawa beg merahnya, mengetahui biometer itu ada di dalam. Apabila dia tercampak ke dalam lubang, dia memberi Tucker ubat sambil memberitahunya tentang semua kanak-kanak dan bayi yang dia lihat. Memandangkan kapal mereka rosak, dia percaya bahawa mereka mesti mencari biometer dan menggunakannya untuk meminta bantuan. Bagaimanapun Tucker tahu kecederaannya teruk dan dia tidak akan berjaya, jadi dia mengambil penyelesaian yang dia simpan dalam kalung tag tenteranya dan menamatkan perkara untuk dirinya sendiri. Merasa sunyi sekarang, Lewis mula memikirkan tentang zaman kanak-kanaknya. Bapanya Blake juga pernah menjadi angkasawan dan dia hilang dengan misi pertama. Semasa dia masih kanak-kanak, Blake memberinya kotak mancis dengan 3 angkasawan terkenal di hadapan dan menunjukkan dia mempunyai 1 kotak mancis supaya mereka dapat menandinginya. Dia juga memberitahunya untuk menyalakan satu demi satu dan dia akan melakukan perkara yang sama, berjanji bahawa sebelum yang terakhir hilang, mereka akan bersama lagi. Ungkapan, untuk ramai, yang Lewis ulangi sepanjang masa, telah diajar kepadanya oleh ayahnya supaya dia belajar untuk mengambil berat tentang kebaikan yang lebih besar. Kilas balik pudar dan mendedahkan bahawa Lewis hanya mempunyai 1 perlawanan lagi.
Pada ketika itu, pasang akhirnya masuk dan mula memenuhi lubang, jadi Louis mula memanjat semula. Sambil memegang tudung, dia meminta bantuan, dan seorang lelaki menerima untuk membawanya keluar dan mengikatnya pada salah satu bot komuniti. Louis berkelakuan untuk mendapatkan kepercayaan mereka sambil menonton jaring mengambil mayat Tucker. Semasa bot berlepas di tengah malam, Louis melihat mayat Tucker dihantar pergi dengan rakit dan ini memberi inspirasi kepada satu lagi kilas balik. Bapa Louis memberitahunya bahawa orang ramai telah merompak sumber bumi dan menunjukkan kepadanya anak pokok-pokok yang tidak akan tumbuh di koloni angkasa mereka. Malangnya dia pergi tidak lama selepas itu dan Louis tidak dapat melihat sama ada percubaan dengan anak benih itu berjaya. Keesokan paginya, mula surut dan Louis dibuang semula ke dalam lubang. Tiba-tiba dia dikunjungi oleh seorang gadis bernama Myla yang memberikan Louis semburan perubatannya. Dengan melukis di dinding, Louis akhirnya berjaya berkomunikasi dengan gadis itu dan mempelajari beberapa perkataan, jadi dia meminta Myla membantunya mendapatkan biometer. Beberapa ketika kemudian, Louis mendengar jeritan di luar dan penutup dinaikkan untuk seorang lelaki menurunkan beberapa gadis dan bayi ke dalam lubang. Dengan mengintip melalui lubang itu, Louis melihat bahawa penempatan itu sedang diserang dan ramai orang dibunuh atau diculik. Myla menjumpai beg merah itu, tetapi dia juga diculik. Seorang lelaki datang ke lubang untuk memeriksa bahagian dalam, tetapi Louis dan kanak-kanak bersembunyi tepat pada masanya. Selepas keadaan reda, Narvik muncul untuk membantu mereka, mendedahkan bahawa dia adalah ibu Myla. Selepas memilih anak patung Myla dan pistol suar Tucker, Narvik melarikan diri untuk menyelamatkan anak perempuannya. Louis mengikutnya kerana dia ingin membantunya menyelamatkan Myla, tetapi Narvik tidak pasti dia boleh mempercayainya walaupun dia berkongsi makanan dengannya. Pada ketika itu mereka dapat mendengar jeritan Myla dari jauh, jadi kedua-dua wanita itu memanjat batu besar dan mengetahui bahawa tawanan dibawa pergi dengan bot. Louis memberitahu Narvik untuk menembak pistol suar ke langit sebagai gangguan, tetapi Narvik mahu menyerang secara membabi buta, jadi Louis tidak mempunyai pilihan selain mengetupnya. Kemudian Louis menembak suar dan lelaki itu mula mencari sumber cahaya. Semasa mereka terganggu, Louis melompat ke dalam air dengan kabus bertindak sebagai penutup dan dia cepat berenang ke bot. Selepas memanjat, dia akhirnya menjumpai beg merahnya di dalam jaring, tetapi sebelum dia boleh pergi, lelaki itu datang juga. Louis tiada pilihan selain bersembunyi bersama Malia dan banduan lain. Akhirnya bot itu berhenti di sebuah kapal kargo besar yang mampu menahan banjir dan ribut yang kerap. Banduan dibawa ke pengawal bernama Paling yang memutuskan ke mana setiap daripada mereka pergi. Kanak-kanak lelaki dihantar bekerja manakala Myla dan perempuan lain dibawa pergi. Kemudian Paling menemui pistol Louis di dalam beg merah dan semasa mencari pemiliknya, dia menyedari Louis bukan orang tempatan. Paling membawanya melalui koridor dan selepas menggeledahnya, dia memperkenalkannya kepada ketua kapal Gibson, yang ternyata merupakan mangsa ULYSSES-1 dan mengingati Louis sejak dia kecil. Louis memberitahunya apa yang berlaku kepada kapalnya dan tentang biometer yang hilang, dan sebagai balasan Gibson memberitahunya tentang pertemuan pertama kumpulannya dengan Moons apabila mereka tiba. Blake sangat baik dengan penduduk tempatan, tetapi suatu hari, mereka tiba-tiba memberontak dan memusnahkan kapsul ULYSSES-1 bersama dengan peralatan komunikasinya, membunuh Blake dalam proses itu. Rupa-rupanya Blake mempunyai rancangan untuk membina empangan gergasi dan menggunakan lautan sebagai elektrik, jadi Gibson berbincang dengan Louis peluang untuk membawa orang dari koloni kembali ke bumi. Perbualan mereka diganggu oleh anak angkat Gibson, Neil, yang menghadiahkan Louis pesawat ulang-alik origami. Selepas memberi Louis lawatan ke tempat itu untuk menunjuk-nunjuk, Gibson membawa Louis ke kabin di mana dia boleh tinggal buat masa ini. Dia segera tidur dan cuba menangani kesedihannya sambil mengingati lebih banyak pelajaran sains dengan bapanya. Keesokan paginya selepas mandi, Louis mendapati darah di antara kakinya dan menyedari bahawa dia subur, jadi dia boleh membiak di sini. Selepas itu dia dibawa ke kelas yang penuh dengan anak-anak perempuan Moods, termasuk Myla, yang kelihatan tidak begitu gembira. Gibson sedang mendidik mereka dan selepas mereka berkongsi lagu, dia memberi mereka peluang untuk bertanya kepada Louis semua jenis soalan tentang koloni angkasa lepas. Setelah kelas tamat, Louis pergi berjalan-jalan dan menemui Neil, yang mendapat pelajaran persendirian dan bukannya menyertai yang lain.
Dia suka Louis kerana dia sukakan angkasawan dan selepas dia membantunya membuat kerja rumah matematiknya, dia menunjukkan kepadanya rahsia yang sentiasa bersembunyi di sebalik tirai, ia adalah pokok kecil yang tumbuh di dalam balang. Menyedari eksperimen itu, Louis bertanya kepada Neil bagaimana dia belajar melakukan itu, dan dia menjawab bahawa terdapat seorang lelaki pelik yang tinggal di dalam kabin di sebelah bilik enjin. Louis mahu Neil membawanya ke sana, tetapi dia tidak sepatutnya bercakap dengan lelaki itu sama sekali dan menolak. Selepas mengambil peta kapal itu dari pintu, Louis dengan pantas menuju ke kabin lelaki itu, di mana dia mengetahui bahawa bapanya masih hidup dan telah dikurung selama ini. Pada masa itu, Gibson muncul dan mula membenarkan pembohongannya dengan menjelaskan bahawa Black sebenarnya mengetuai pemberontakan kerana dia berpihak kepada Mould selepas jatuh cinta dengan seorang wanita Mould. Kemudian Louis akhirnya dibenarkan masuk dan bersatu semula dengan ayahnya selepas 15 tahun. Dia kecewa kerana ayahnya telah mengkhianati misi dan menyerah pada anak perempuannya, tetapi Black menjelaskan bahawa penduduk Kepler tidak boleh kembali ke bumi, mengatakan dia harus menghentikan kesilapan. Sakit, Louis berlari keluar dari bilik. Kemudian apabila air pasang, Louis akhirnya dapat melihat stesen cuaca di mana mereka boleh menyambungkan biometer untuk menghubungi Kepler. Dia memutuskan untuk memberitahu Gibson bahawa dia subur supaya dia boleh menjadi bukti yang mereka perlukan, dan Gibson berjanji untuk mencari biometer itu. Kemudian Louis dijemput untuk makan malam dan ibu Neil, Munai memberitahu Louis bagaimana Gibson menemuinya ketika dia bersalin dan menyelamatkan Neil daripada mati kerana dia dilahirkan dengan tali pusat di lehernya. Pada hari itu mereka berhubung dan Gibson mengambil mereka sebagai keluarganya. Tiba-tiba bekalan elektrik terputus dan Paling memberitahu Gibson bahawa seorang penceroboh membawa keluar pengawal untuk mencapai kotak kuasa. Gibson segera mengarahkan semua orang untuk bersembunyi di dalam bilik mereka sebelum pergi dengan pistol. Louis mengambil koridor untuk kembali ke kabinnya hanya untuk ditangkap oleh penceroboh yang memegang pisau ke kerongkong Louis dan menyakitinya. Ia kemudian mendedahkan bahawa penceroboh adalah Narvik yang sedang mencari anak perempuannya. Louis membawa Narvik berjumpa Myla tetapi sebaik sahaja mereka memasuki bilik perempuan, mereka tiba-tiba dikepung oleh pengawal. Wanita itu cuba melawan mereka manakala Myla menangis untuk ibunya, tetapi Paling muncul dan menendang Narvik, entah bagaimana mengetahui namanya. Kemudian Paling mengarahkan anak buahnya untuk membawa Narvik pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia berbisik kepada Louis bahawa mereka hanya mengambil gadis-gadis, dan secara tidak sengaja menjatuhkan anak patung Myla. Selepas itu, kuasa kembali dan Munai merawat luka Louis kerana dia secara misteri mengatakan dia mempunyai matanya. Louis melihat poster di dinding dan perasan bahawa semuanya adalah gambar gadis dan kehamilan. Pada masa itu Gibson datang untuk memeriksanya dan memberitahu Louis bahawa Narvik adalah salah seorang pengawal yang menentangnya semasa pemberontakan. Mereka membincangkan keadaan dan Louis akhirnya mendapati bahawa gadis-gadis itu ditahan untuk rancangan pembiakan masa depan Gibson. Louis berasa jijik tetapi berpura-pura menjadi sekutu Gibson untuk mengelak daripada ditangkap juga. Tiba-tiba Paling masuk dengan beg merah tetapi apabila Gibson membukanya, biometer tiada di dalam. Dia menghantar Louis pergi dan memberitahu Paling untuk memerhatikannya sebelum berpaling kepada anaknya yang menunjukkan kepadanya anak patung yang ditemuinya. Gibson kemudian menyedari bahawa biometer berada di dalam anak patung itu. Apabila dia kembali ke biliknya, Louis mendengar bunyi bising dan mendapati Myla bersembunyi di dalam almarinya, tetapi Paling tiba-tiba mengetuk pintunya dan memaksa masuk kerana dia mendengar seorang kanak-kanak hilang. Dia melihat sekeliling dengan cepat dan tidak menjumpai Myla, tetapi bukannya pergi, dia mula memukul Louis, tidak peduli tentang dia menolaknya. Selepas beberapa kali bergelut, dia menolaknya ke dinding, tetapi sebelum dia dapat mengambil kesempatan daripadanya, dia mendengar bunyi yang datang dari almari. Paling bergerak untuk menyiasat, tetapi Louis bergegas kepadanya dan mengalih perhatiannya dengan ciuman. Tiba-tiba Paling mula menggigil dan jatuh ke tanah ketika dia mati kerana Louis menyelitkan kapsul racun dari kalung tag tenteranya ke dalam mulutnya. Selepas itu, Louis mengambil senjata Paling dan bersama-sama dengan Myla, mula menyelinap di sekeliling kapal. Apabila mereka bertemu dengan seorang pengawal, Myla mengalih perhatiannya dan Louis mengetuknya dari belakang. Kemudian mereka sampai ke sel tempat mereka menyimpan semua banduan yang mereka gunakan sebagai hamba kerja.
Narvik juga ada di sana dan Louis memberikannya senjata pengawal sebelum dia melarikan diri bersama yang lain. Semasa banduan menyelamatkan gadis-gadis itu, Louis pergi mencari Black, yang menunjukkan sesuatu kepadanya di tingkap. Ternyata Gibson pergi ke stesen cuaca bersama Neil dan Munay, yang pelik kerana dia tidak pernah meninggalkan kapal itu. Kemudian Louis melihat anak patung yang dihadiahkan Neil kepada Black dan menyedari bahawa Gibson mempunyai biometer itu. Dia tidak faham apa bukti yang akan dihantar Gibson tanpa dia, dan Black mendedahkan Neil bukan lumpur. Louis memeluk ayahnya apabila dia menerima untuk menghentikan Gibson, dan Black memberitahunya dia tidak pernah menyalahkan perlawanan terakhirnya. Sementara itu Moons melarikan diri dari kapal sambil mengelak tembakan daripada pengawal. Louis menyertai mereka dan menembak beberapa lelaki sebelum kumpulan itu habis di tempat terbuka, di mana lebih ramai pengawal mengambil peluang untuk membunuh beberapa daripada mereka. Louis menembak mana-mana pengawal yang datang terlalu dekat dan membantu kumpulan itu mencapai bot sebelum masuk ke dalam air untuk berenang ke stesen cuaca. Gibson telah mengambil darah Neil dan akan menghantar mesej, tetapi Louis mendedahkan dirinya dan mengancamnya dengan senjatanya. Gibson bertindak balas dengan mengacukan pistolnya ke arah Neil, mendedahkan bahawa dia adalah anak lelaki Black dan oleh itu abang tirinya. Munay cuba mempertahankan anaknya, tetapi Gibson hanya menembak kepalanya. Louis menurunkan senjatanya untuk menyelamatkan Neil daripada nasib yang sama, dan Gibson segera menghantar data kepada Kepler menggunakan biometer. Memandangkan dia terganggu, Louis menggunakan peluang untuk menanganinya ke dalam air, kemudian dia mencekik dan menenggelamkan Gibson, hampir menenggelamkan dirinya dalam proses itu. Nasib baik, Narvik menyelamatkannya dan berjaya memulihkannya dengan CPR. Louis dan Black menyertai semula Moons, dan kesemua mereka menaiki bot tunda. Neil sedang bersedih dengan kematian ibunya, jadi Louis pergi bercakap dengannya dan menghadiahkan kotak mancisnya sebagai tanda harapan. Sejurus kemudian, sekumpulan kanak-kanak bermain-main di kawasan penempatan dan menjadi takut apabila melihat figura di dalam kabus. Bagaimanapun, mereka berasa gembira apabila menyedari ibu bapa mereka yang diculik yang akhirnya bebas daripada kawalan Gibson.